Dia beramal dalam keadaan al-jahilun, al-abidun, al-jahilun. Beramal tetap jahil. Tuan, perempuan dengan maksiat. Saya ingatkan kepada diri saya dan tuan-tuan, supaya kita datang ke surau berjemaah tidak kosong kita datang. Apalagi kalau kita solat Jumaat pada orang lelaki, antara menunggu solat Jumaat masuk, kita pun saja memang pahala lah i'tikaf itu. Tetapi masih kosong lagi kalau kita tak ada isi apa-apa. Istilah dengan zikir, istilah dengan istighfar, istilah dengan doa bagaimana. Bahkan disebut, mungkin ada yang disebut pada kedatangan saya pertama 2 bulan di Al-Lepas, bahawa orang yang berzikir istighfar ini Allah beri dia 3 kebajikan yang jelas dalam Quran. Surah Nuh ayat yang ke-10 itu Allah akan berikan dia rezeki. Yang kedua Allah berikan kepada dia harta, pertama rezeki harta cuba. Yang kedua Allah berikan dia keamanan atau jauh dari bala bencana. Yang ketiga Allah berikan dia rezeki pada bencana. Rezeki yang kedua, kalau kita ada anak dia Allah berikan anak yang berkat, rezeki yang halal, rezeki yang dapat dimanfaatkan kepada perkara yang mendekatkan diri kepada syurga. Jadi perkara menunggu masuk waktu Jumaat tuan-tuan, istighfar banyak mana. Kalau kita bandingkan diri kita dengan Rasulullah SAW, kita tahu bahawa dia tidak pernah kurang 70 kali beristighfar. Walaupun bagi kita seorang yang maksum jauh daripada dosa, dahara tapi daripada usahakan nak berbuat dosa, teringat nak buat dosa tidak, tapi Nabi beristighfar. Apakah istighfar Nabi itu untuk memohon ampun atas kesalahan dia? Tak. Dia beristighfar kerana menyatakan bersyukuran dia kerana rasa macam terhutang budi dengan Allah, menjadikan syurga kepada dia sedangkan amal lagi sikit. Astagfirullah, istighfar Nabi itu panjang. Perlu istighfar, bagaimana yang saya sebut sebelum ini. Elok kalau kita dapat hafal penghulu istighfar sepanjang kita duduk di masjid, dalam menunggu azan maghrib, dalam menunggu azan Jumaat, baca penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma astata'tu. Aku berikan min syarri ma sana'tu wa atubu ilaika min 'abdika 'alayya wa atubu ilaika faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bolehlah ulanglah, kita boleh tak faham macam nak berikan dia. Bolehlah kita nombor ulang banyak kali sampai orang azan. Kalau tak boleh, dah 6 itu tambahkan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir dan sebagainya, salawat atau doa. Lepas itu doa yang paling baik kita baca di antara azan dan apabila imam, bila dah azan yang pertama, sementara dia nak qamat kalau maghrib atau isyak misalnya, kita dah habis solat sunat, kemudian isyak, belum solat isyak lagi. Waktu itulah yang paling baik untuk kita berdoa. Apa doa yang paling baik untuk kita baca? Nabi ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, ketika engkau menyuruh kami berdoa di antara 2 azan, doa bainal adanain la yurad, atau kama qala maksud doa yang dibaca di antara 2 azan. Mana 2 azan? Azan yang pertama yang kuat tu, azan yang kedua ialah qamat. Azan dan qamat itu kira adanain. Di sanalah tempat yang paling baik kita berdoa. Kita ada anak yang degil, isteri yang degil, kita sendiri degil kan? Kita tak aku dia degil. Aku malas kepada ya Allah. Ya Allah, kita aku orang yang suka beribadah dengan lebih lagi, jauh daripada gangguan syaitan ya Allah. Kita minta kita sendiri banyak kelemahan sebenarnya. Kita perlu jadi orang yang macam mana Nabi berdoa. Kan ada doa yang dibaca, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka min 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku tak lagi berdoa ya Allah, tapi aku nak minta apa yang diminta oleh Nabi-Mu ya Allah. Aku minta doa tak pandai ya Allah. Aku minta apa yang diminta oleh Nabi, itulah minta. Dan aku juga ya Allah tak lagi nak memohon dihindarkan daripada neraka. Namun aku minta macam mana Nabi minta supaya aku terhindar daripada neraka, macam itulah minta. Itulah maksudnya
Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka min 'abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mohon kepada Engkau ya Allah sebagaimana permohonan yang diminta oleh Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya Allah, aku mohon kepada Engkau jauh daripada perkara-perkara yang menyebabkan aku dihumban di neraka sebagaimana permintaan yang dilakukan oleh Nabi. Dah tak ada doa dah. Jangan nampakkan. Kita adalah apa yang Nabi minta, aku minta yang tu ya Allah. Harus dalam bahasa mudah kita bilang, apa yang Nabi-Mu minta ya Allah, itulah yang aku minta. Apa yang Nabi-Mu minta jauhi, itulah yang aku minta supaya kau jauhi daripada aku ya Allah. Itu doa yang paling bagus kita baca ketika sebelum amal itu. Paling kurang Nabi kata adalah kau nak atas aluka al-afiyah di dunia wal akhirah. Jadi dia tanya oleh sahabat, doa apa yang kami patut baca di antara dua azan dan qamah itu? Iaitu kamu mohon keselamatan dunia dan akhirat. Jadi kalau dia doa dia macam mana? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah di dunia wal akhirah. Allahumma ya Allah, aku mohon kepada Engkau supaya mendapat keselamatan dan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Tak paham juga susah. Senang ada baca ayat yang 201 di surah Al-Baqarah. Apa dia? Perbedaan